Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube Dr. Hisham bin Hashim. Bersama saya lagi petang ini di satu kawasan dekat dengan rumah saya di kawasan rekreasi Tasik Melati, Negeri Perlis. Okey, hari ini saya ingin berkongsi sejenis tanaman yang yang menjala, yang liar ya, yang terdapat di kawasan rumah kita, iaitu pokok kita panggil pokok daun dedalu. Cuba tuan-tuan tengok pokok ini. Ini pokok asalnya. Pohon dedalu ini dia menumpang menempel di pokok lain. Okey. Nampak? Ini nampak tuan-tuan tengok ya, dia punya ubi ya. Dia menumpang di pokok yang lain ya. Okey. Apa yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini ialah di antara kelebihan dan khasiat yang Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan jadikan untuk manusia, untuk kita. Tuan-tuan tengok sini, ini besar ya. Tu. Dia jenis parasit pokok yang menumpang di pokok lain. Okey. Kelebihan pokok ini ialah kegunaannya untuk orang yang masalah darah tinggi. Orang yang ada penyakit darah tinggi. Macam mana cara nak guna dia? Okey, yang pertama kali tuan-tuan kena ingat ya. Pokok dedalu ni yang menumpang ini, kita nak cari pokok dedalu yang menumpang di pokok jering. Pokok dedalu yang menumpang di pokok jering. Seandainya tuan-tuan berjumpa pokok dedalu yang menumpang di pokok jering ya, pokok jering yang kita buat ulam tu, tuan-tuan dan puan-puan kena ambil sekali dengan dahan-dahan jering tersebut, batang-batang jering itu, daunnya dan pohon dedalu yang melekat di pokok jering tersebut. Balik, cincang, jemuk kering dan jadikan herba rebusan. Memang sangat terbaik untuk masalah penyakit darah tinggi. Ini memang sangat-sangat berkesan. Pokok dedalu yang menumpang di pohon jering ya. Ambil sekali dengan pokok jering itu, dahan dia, daun dia dan pokok dedalu tersebut. Kena jemuk kering dan minum. Kalau kita tengok dalam hutan ni banyak sekali pokok Nepenthes gracilus ya. Pokok periuk kera ya. Banyak dalam ini. Tapi kita tak boleh nak pergi kerana di kawasan ini berbahaya, dan kalau kita pijak memang insya-Allah mati lemas, tenggelam kan. Kerana ini paya di Tasik Melati ni tuan-tuan dan puan-puan, dia paya gambut ya, paya gambut. Kalau kita pijak dia nanti akan sedut kaki kita. Okey, ingat tuan-tuan di antara kebaikan pohon dedalu yang menumpang di pokok jering adalah sangat baik untuk penyakit darah tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan jangan ambil pokok jering, jangan ambil pokok dedalu tu saja. Potong terus ya, pokok dedalu, pokok jering tu dengan dahan-dahannya sekali. Ini dedalu ni. Tapi begini bukan di pokok jering di pokok jambu biasa, jambu hutan. Yang saya beritahu tu pohon dedalu yang menumpang di pokok jering. Potong dengan dahan-dahan jering tu, daun-daun jering itu dan dedalu tu sekali. Jemuk kering, baru dijadikan herba rebusan. Memang amat terbaik untuk darah tinggi. Tapi ingat, jangan makan garam biasa. Kalau makan herba yang terbaik, betul terbaik daripada saya sekalipun, kalau masih lagi makan garam biasa, insya-Allah tak sembuh. Mesti mengamalkan garam bukit, iaitu garam bukit jenama halogen. Dan juga jangan menggunakan gula putih, gula pasir biasa tu jangan makan dah. Lepas ni guna brown sugar. Brown sugar adalah gula yang terbaik lah. Lebih baiklah sikit daripada gula pasir putih, kerana brown sugar dia low glycemic. Dia rendah glycemic
Okey. Satu lagi, tuan-tuan tentu ingat ya, pohon dedalu ni dia ada yang berwarna merah. Daunnya kemerah-merahan ya. Pohon dedalu yang daunnya kemerah-merahan. Nanti kalau jumpa saya tunjuk. Apa fungsi pula daun dedalu yang berwarna merah kemerah-merahan ni? Dia berfungsi baik untuk kanser, penyakit kanser. Okey, untuk nak berubat penyakit kanser ni menggunakan daun dedalu merah, tidak perlu di pohon jering. Di pokok apa pun tak apa, janji dia dedalu berwarna merah. Okey. Jadi kalau ada pokok tersebut saya akan tunjuk insya-Allah ya. Kalau adalah kawasan ni. Kalau tak ada tuan-tuan boleh tengok sendiri. Kalau jumpa pokok dedalu tu yang berwarna merah, insya-Allah. Saya sebenarnya ni saya sedang berjalan ni, sedang beriadah. Sambil beriadah saya buat rakaman sikitlah. Ni ada pokok dedalu merah. Tapi nak pergi tak boleh ni tepi ni. Ada air dia kawasan gambut. Kalau boleh saya zoom tuan pokok ni. Itu. Ya. Nampak tak daunnya kemerah-merahan. Ini dedalu inilah untuk orang kena kanser. Ini tak perlu di pokok jering, pokok biasa pun boleh. Janji ambil dia sahaja, jangan ambil pokok yang dia tumpang. Okey. Ini suasana petang. Jangan lupa tuan-tuan ya. Seminggu paling kurang 2 kali tau. Seminggu paling kurang 2 kali mesti ada beriadah. Saya tidak jogging lah. Cuma sekadar berjalan-jalan ya. Kena ingat orang lelaki-lelaki. Kena jaga kita punya bahagian prostat. Dan bila tidur malam, pastikan sebelum tidur kosongkan pundi kencing tuan-tuan. Kosongkan pundi kencing. Bagi mereka yang dah ada kena prostat, mesti berjalan. Saya pun ini pun ikhtiar walaupun kita seorang ahli herbalist. Ini baru dia tetap kalau sampai masa kalau Allah nak bagi kena juga. Jadi inilah usaha yang kita boleh lakukan. Saya ni sambil berjalan, sambil bercakap, sambil saya tengok pokok aquaplant. Kerana saya minat tanaman-tanaman akuatik. Sini memang banyaklah jenis moss ni. Tapi Java moss tak ada di sini. Jenis moss yang lain sikit ada. Cantik juga. Okey tuan-tuan ya. dua perkongsian yang saya bagi hari ini. Pokok dedalu ya, pokok dedalu yang menumpang di pokok lain. Yang berwarna merah baik untuk kanser, cincang, jemuk kering dan bagai minuman. Pokok dedalu yang menumpang di pokok jering, ambil dengan batang-batang jering, daun-daun jering dan pokok dedalu tu, cincang, jemuk kering, minum ni sebagai ubat darah tinggi. Tetapi kena tinggal garam biasa, kena makan garam bukit. Kalau makan ubat darah tinggi terbaik sekalipun, tapi masih makan garam biasa, payahlah nak sembuh tuan-tuan. Ni saya nak tunjuk pokok Nepenthes gracillis ni, pokok periuk kera. Kalau tak silap saya lah. Oh bukan periuk kera. Macam periuk kera, nampak daripada jauh macam periuk kera. Bukan dia. Okey tuan-tuan, ni satu lagi saya nak berkongsi akhir petua. Kalau tuan-tuan jumpa, contohnya saya tunjuk pokok lalang pokok lalang. Okey, tuan-tuan tengok pokok lalang Okey, dia ada orat selari. Orat selari ni kita panggil mono monocot ataupun monocotyledon. Monocotyledon maksudnya pokok yang mempunyai orat selari. Kesemua pokok yang ada orat selari seperti pokok pandan, pokok serai, pokok lalang, pokok buluh, pokok kelapa, batangnya mesti berkatam-katam dan akarnya mesti serabut, tidak ada akar tunjang.
Kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa semua pokok yang orak selari seperti pokok lalang, pokok pandan, pokok serai, pokok kelapa, unsur pokok ini adalah bersifat dia sejuk. Dia sifatnya diuretik. Maksudnya kalau minum akarnya akan lawas kencing. Ini menunjukkan pokok ini mempunyai unsur sejuk. Okey. Itu sebahagian. Dan saya berharaplah kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk nak mendapat maklumat yang terkini, yang terbaru, tolong ke channel YouTube saya. Itu channel YouTube Dr. Hisham Hashim. Tekan situ semua huruf kecil. Dr. DR Hisham Hashim ya. Dr. Hisham Hashim. Tolong like, komen dan tolong subscribe dan tolong tekan tombol loceng hingga berbunyi. Dan tolong share pada kawan-kawan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan fikir benda ini bermanfaat, dan bagilah ilmu yang bermanfaat ini share kepada orang lain juga. Ini memang harapan saya sungguhlah. Okey, tuan-tuan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.